Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak berdasarkan keratan akhbar dan gambar yang cikgu tunjukkan dalam slide ini, apa yang kamu dapat simpulkan? Okey, kita dapat lihat di sini, ini merupakan salah satu konflik yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Okey, isu ini sangat berkait rapat dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita masih berada di dalam bab 2 iaitu pengurusan sumber keluarga, dan subtopik pada hari ini yang cikgu akan fokuskan adalah 2.3 iaitu pengurusan konflik dalam keluarga. Okey, di akhir pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap kamu boleh menyatakan maksud konflik serta contoh konflik yang berlaku dalam kalangan ahli keluarga. Yang kedua, kamu boleh menghuraikan punca berlakunya konflik dalam kalangan ahli keluarga. Yang ketiga, kamu boleh menganalisis kesan konflik kepada ahli keluarga. Yang keempat, cikgu harap kamu boleh menilai dan mencadangkan kaedah yang berkesan untuk remaja mengatasi konflik yang dihadapi. Yang kelima, cikgu harap kamu boleh mencadangkan cara untuk membantu meningkatkan hubungan baik dalam kalangan ahli keluarga. Dan yang terakhir, cikgu berharap kamu boleh mengaplikasikan kemahiran menjalinkan hubungan yang baik dengan ahli keluarga dan bukan ahli keluarga. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam mengenai topik kita pada hari ini. Jadi kita lihat terlebih dahulu apa definisi konflik. Konflik ni kita semua tahu adalah salah satu masalah, dan dapat disimpulkan bahawa definisi bagi konflik adalah perselisihan atau pertentangan idea antara masing-masing dalam menegakkan pendirian sendiri. Okey, contoh konflik yang cikgu boleh bagi kat sini. Yang pertama adalah perselisihan faham antara bapa dengan anak, hubungan dingin dengan keluarga mentua, dan keputusan terhadap sesuatu perkara yang tidak dipersetujui secara bersama boleh juga menyumbang kepada berlakunya konflik dalam ahli keluarga. Okey, kita lihat di sini terdapat 3 punca konflik yang berlaku dalam ahli keluarga. Yang pertama adalah masalah keuangan. Okey, sumber pendapatan yang rendah dengan perbelanjaan yang tinggi menyebabkan masalah keuangan keluarga. Okey, kita dapat lihat sekarang ramai masyarakat sekarang ni telah dibuang kerja akibat pandemik COVID-19. Oleh kerana perbelanjaan yang tinggi, tiada punca pendapatan, sumber pendapatan pun rendah, secara tak langsung boleh menyebabkan berlakunya masalah keuangan. Jadi ianya boleh menyumbang kepada punca berlakunya konflik dalam sesebuah keluarga itu. Okey, punca yang kedua adalah halangan komunikasi. Apabila terdapat halangan komunikasi, maka penyampaian mesej yang tidak tepat boleh berlaku menyebabkan timbulnya konflik dalam ahli keluarga. Apabila yang A ni cakap macam ni, yang B ni cakap macam ni, wujudnya perbezaan pendapat secara tak langsung boleh menyebabkan berlakunya konflik. Okey, punca yang ketiga adalah cara didikan ibu bapa. Cara didikan ibu bapa ni sangat penting kerana kebanyakan anak-anak pada masa kini ataupun kita sendiri menjadikan ibu bapa kita tu sebagai role model. Bila kita menjadikan ibu bapa kita sebagai role model, secara tak langsung kita akan ikut apa sahaja ibu bapa kita lakukan. Jadi apabila ibu bapa menunjukkan contoh yang tidak baik seperti terlibat dalam jenayah ataupun menunjukkan akhlak yang rendah, yang tidak baik, secara tak langsung boleh mempengaruhi anak-anak. Jadi boleh menyumbang kepada berlakunya konflik dalam keluarga. Okey, setiap permasalahan, setiap punca mesti
ada kesannya. Okey, di sini kita lihat terdapat kesan positif, kesan negatif. Okey, kita lihat dahulu kesan positifnya konflik. Yang pertama adalah menerapkan nilai yang baik, hasil daripada tunjuk ajar, nasihat dan galakkan keluarga. Okey. Yang kedua, belajar menyesuaikan diri untuk mencapai peringkat kedewasaan. Okay, apabila kamu dapat mengatasi sesuatu konflik itu, sesuatu masalah itu dengan tenang, dengan baik dan dapat menyelesaikannya dan menyesuaikan diri kamu dengan masalah-masalah yang kamu hadapi itu secara tak langsung dapat meningkatkan kematangan kamu. Okay, kamu dapat mendidik diri kamu menjadi seseorang yang lebih matang. Okey, yang ketiga kita dapat lihat di sini meningkatkan harga diri. Yang keempat adalah bersyukur terhadap segala nikmat kurniaan Tuhan. Okey, apabila kita bersyukur, kita anggap masalah ini sebagai salah satu dugaan yang Tuhan bagi kat kita, secara tidak langsung kita akan sentiasa bersyukur dan kita dapat menyelesaikan sesuatu masalah itu dengan lebih tenang. Okey, kesan negatif pula adalah yang pertama, tidak selamat sama ada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Okey, yang kedua adalah kita bila berlakunya konflik secara tak langsung kita akan mudah berasa tertekan kerana terdapat banyak konflik. Tak kisahlah konflik antara keluarga ke, rakan sebaya ke, bila kita dengan adanya konflik ni, kita akan mudah berasa tertekan. Okey. Yang ketiga, kita akan berasa takut, sedih, pesimis dan bila kita mempunyai perasaan seperti ini, kita akan mudah terpengaruh dan kita mudah terlibat dengan gejala sosial. Yang terakhir, kesan negatif yang terakhir adalah boleh terlibat dengan keganasan. Konflik ini sangat mempengaruhi diri kita. Jadi, kita sebagai manusia perlu atasi masalah ini dengan baik. Okey, kita lihat pula kaedah yang berkesan untuk mengatasi konflik. Yang pertama adalah peranan keluarga. Okey, ibu bapa perlu menunjukkan contoh yang baik. Sebab kita tahu, ibu bapa ini merupakan salah satu role model kepada anak-anak. Jadi, peranan ibu bapa menunjukkan contoh yang baik, tingkah laku yang baik, secara tak langsung dapat mengatasi masalah konflik itu. Okay, peranan ibu bapa juga selain menunjukkan contoh yang baik adalah kita sebagai ibu bapa tu perlu mengetahui siapa yang berkawan dengan anak-anak mereka, okey, supaya ibu bapa ini dapat mengelak berlakunya perkara yang tidak diingini. Okey, peranan yang kedua adalah peranan sekolah. Okey, kaedah yang kedua adalah peranan sekolah. Okey, sekolah juga bertanggungjawab mengatasi masalah disiplin dalam kalangan warga sekolah. Macam mana sekolah ni memainkan peranannya? Okey, kita lihat di sini contohnya guru tu sendiri memainkan peranan baik. Apabila guru menghasilkan alat bantu mengajar yang bersifat interaktif, mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan, maka secara tidak langsung dapat menarikkan minat murid untuk belajar. Secara tak langsung dapat mengelakkan berlakunya perkara negatif seperti punting sekolah. Yang ketiga, kita lihat kat sini peranan pihak berwajib seperti kementerian dan agensi. Bukan kerajaan hendaklah mengadakan kempen, forum, mengedarkan risalah atau iklan dalam usaha mengatasi masalah disiplin dalam kalangan remaja. Kita tahu iklan ini merupakan salah satu media masa yang sangat mempengaruhi terutamanya anak-anak muda, okey, pada masa kini. Jadinya salah satu kaedah yang berkesan adalah menggunakan media semasa sebagai untuk kita mengatasi
masalah konflik ini. Okey, yang terakhir adalah kesedaran diri remaja. Remaja haruslah bersedia membina dan membentuk sasiah diri dan jati diri untuk menjadi insan yang cemerlang. Okey, bila kita sendiri sebagai kita pun sekarang ni kamu sendiri dah berada di peringkat remaja. Bila kamu melengkapkan diri kamu dengan ilmu agama atau pendidikan moral, pengetahuan dan kemahiran mengikut bidang, maka secara tak langsung kamu dapat membina ketahanan diri kamu dari segi jasmani dan rohani. Okey, kita lihat pula cara meningkatkan hubungan baik dalam keluarga. Yang pertama adalah komunikasi yang berkesan. Okey, komunikasi ini sangat penting. Oleh itu, komunikasi dengan anak-anak, antara ibu dan anak-anak sangat penting. Okey, oleh itu ibu bapa hendaklah sentiasa bertanya perihal anak-anak dan anak-anak haruslah dididik untuk memberi respon terhadap pertanyaan ibu bapa supaya wujud komunikasi antara anak dan ibu bapa. Okey, yang kedua adalah aktiviti bersama. Ibu bapa tu sendiri perlu meluangkan masa pada hujung minggu ataupun cuti umum bersama anak-anak dengan melakukan aktiviti yang berfaedah supaya wujudnya hubungan yang baik dalam ahli keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan budaya dan tradisi. Okey, kat sini kita lihat kamu sendiri apabila dah berkahwin nanti, kamu perlu belajar menyesuaikan diri kamu dengan persekitaran, cara budaya dan tradisi pasangan kamu supaya kamu dapat mengeratkan hubungan sesama keluarga mentua dengan baik. Okey, yang keempat adalah pembimbing anak-anak. Pembimbing anak-anak ni ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting di mana ibu bapa harus meluangkan masa membimbing anak-anak, mengulangi kaji pelajaran dan mengajak anak-anak kecil membaca buku. Ini merupakan salah satu cara untuk ibu bapa meningkatkan hubungan baik dalam ahli keluarga. Okey, yang kelima adalah perbincangan secara bersama. Okey, yang ni sangat penting bila kita ada masalah. Okey, keluarga lah yang dekat dengan kita. Jadi kita perlu berbincang sesama ahli keluarga supaya ahli keluarga kita tu dapat membantu kita menyelesaikan masalah. Jadi penting untuk kita berbincang dengan ahli keluarga supaya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan dapat dihadapi dengan sempurna. Yang terakhir adalah amalan berkasih sayang, di mana ibu bapa perlu menjadikan budaya berkasih sayang ni dalam tunjang utama dalam kehidupan berkeluarga. Bila ibu bapa bertanggungjawab memberi tunjuk ajar dan nasihat yang berguna serta harus peka terhadap perasaan anak-anak, maka wujudnya kasih sayang antara ibu bapa dengan anak. Okey, di sini kita lihat pula hubungan baik sesama manusia. Kamu lihat kat gambar yang cikgu tunjukkan dalam slide ini, kamu tengok hubungan baik dengan ahli keluarga ni kita boleh melakukan aktiviti seperti berkelah, makan bersama-sama, menonton televisyen bersama-sama, bermain ataupun melakukan aktiviti yang berfaedah. Okey, kalau kita nak wujudkan hubungan baik dengan bukan ahli keluarga pula, kita boleh melakukan aktiviti seperti hari sukan, hari keluarga, okey, dan sebagainya. Okey, sekian, terima kasih. Setakat ini sahaja dulu sesi PDP kita. Kita jumpa pada kelas akan datang. Terima kasih. Orang kahwin utang dengan Mbak Baik. Ceraikan aku. Kau tak guna jadi jantan. Jantan tak malu. Kau. Apa kau merepek yang bukan-bukan ni? Apa kurang aku kasih sama kau? Ya, memang kurang. Atau aku minta, kau marah. Atau aku minta, kau marah. Cuba kau tengok orang sebelah tu. Nah, gelangnya. Aku semayang emas pun tak pernah kau belikan. Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah. Waktu aku kawin dulu dengan kau, mak bapak kau minta uang sampai 5.000. Aku tidak ada uang. Aku pinjam Bengali. Sekarang dah ada sampai ada 3 anak. Hutang Bengali pun belum habis dia bayar. Kau tahu, bunga makin naik.
hati dengan aku. Itu sebab aku terima. Kalau aku tahu kau nak minta cerai begini, aku tak ingin sama kau. Okey, waktu sekarang ni nak sedih tu memang sedih sikit lah sebab saya dengan dia memang tak ada bergaduh macam apa pun, semua tak tahu. Tiba-tiba saya tahu dia ada perempuan lain. Memang rasa macam terkejut sikit lah. Tapi waktu sekarang dia pun dah sah, suami isteri dah berkahwin. So saya macam okey sikit lah, saya redha semua kan. So tak ada ambil peduli apa-apa lah pasal dia lagi. So macam hari ni pun dah okey, dah lepas apa semua kan. So memang lega sangat lah. Cuma tunggu lepas ni lagi lah apa pihak mahkamah akan bagi keterangan pada saya lah lepas tu. Wanita yang videonya hadir ke majlis perkahwinan suaminya viral di Facebook baru-baru ini diceraikan talak 3 di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Jaya. Nur Idayu Zulkifli berusia 25 tahun diceraikan talak 3 oleh suaminya Muhammad Badrul Hisham Mahtar berusia 24 tahun pada 11 pagi. Muhammad Badrul Hisham melafazkan cerai itu di hadapan Hakim Syari'i Husaini Roslin. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 20 April 2013 dan tidak dikurniakan cahaya mata. Nur Idayu berkata dia bersyukur episod duka yang dihadapinya lebih 2 tahun berakhir. Okey, saya datang hari ini daripada saya tunggu kes ni memang 21 memang ada naik ke mahkamah. Tapi saya tak datang sebab saya tak sihat. Dan saya pun ada bagi tahu mahkamah saya tak sihat dan saya tak datang sebab tu kes tangguh pada hari ini. So hari ini dengan sahnya saya dah sah bercerai dengan dia. Memang dah sah bercerai, memang tak ada apa lagi lah untuk dirujuk. Memang saya puas hati lah sebab saya memang kan nak dia lepaskan saya secara elok. Cuma saya macam minta macam mana dia ambil saya, macam tu dia pulangkan saya. Sebab saya memang minta dia pulangkan saya cara baik, itu sahaja. Saya memang tak ada macam, sebab sebelum saya tahu dia ada perempuan lain, saya memang cuba pertahankan rumah tangga saya cuba. Tapi selepas saya dapat tahu dia ada perempuan lain, saya macam stop. Okay, tak apa, tak perlu lagi berhubung dengan dia, buat apa nak ganggu rumah tangga orang kan. So saya macam tak peduli, saya memang tak nak ambil tahu. Lepas saya dapat tahu dia nak kahwin lain, so saya macam tergugat juga hati saya, macam sedih apa semua sebab saya cuma nak pengesahan, saya belum sah bercerai lagi tapi kenapa perlu kahwin lagi. So hari ni memang saya lega sangat dia dah lepaskan saya pun dengan rela hati lepaskan dia pergi apa ni semua sebab kita orang bersetuju dua-dua apa ni semua kan. Sebab saya pun kalau boleh tak nak terikat lagi dengan dia. Dia pun dah ada isteri, mungkin sekarang ni pun isteri pun dah mengandung dan saya pun nak saya lepaskan saya cara baik, itu sahaja. So apa benda yang jadi hari ni saya redha, mungkin ini ketentuan hidup saya kan. So saya macam tak peduli lagi lah, mungkin inilah jalan terbaik buat saya pisah dengan dia cara baik.